Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Nafisah Japingan, penyaras Nobel UiTM Cawangan Johor, yang berusaha ketua-ketua pusat pengajian, Barisan Pentadbir Akademik dan seterusnya rakan-rakan pensyarah yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana kesudian meluangkan masa untuk sesi taklimat yang akan diadakan pagi ini. Alright. So sesi taklimat kita adalah berkaitan penerangan tata cara pengisian pelaporan Closing the Loops Continuous Quality Improvement CDL SUKI bagi semester yang baru sahaja berakhir baru ini, iaitu semester Ogos 2021. Okay. Untuk makluman semua, pengisian program pada pagi ini akan terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah penerangan ringkas berkaitan CDL SUKI. Yang kedua, sesi taklimat kepada semua pensyarah yang kita telah adakan sekarang. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi taklimat kepada LIC. Itu yang terakhir adalah kita akan memfokuskan taklimat kepada AJK Nobel. Dan yang terakhir adalah sesi soal jawab lah. Dan kat sini kita akan adakan sesi soal jawab ni setiap kali setiap sesi taklimat kepada kategori itu berakhir. Okay. Dan sekiranya tuan-puan ada juga persoalan, boleh terus nyatakan di ruangan cek lah. Okay. Okay, tujuan utama taklimat ini diadakan adalah untuk kita menambah baik proses yang sedia ada. Okay. Apa yang tuan-puan sudah lakukan selama ini, kita akan cuba mantapkan lagi berdasarkan apa keperluan yang telah digariskan atau, oleh bahagian penilaian dan pentafsiran akademik lah. Okay. Seterusnya, kita cuba memberi panduan dan maklumat yang terkini berkaitan penyediaan pelaporan CDL SUKI, okay, berdasarkan arahan dan perkeling terkini yang telah dikeluarkan oleh BPPA. Dan yang terakhir, kita cuba memberi pendedahan dan cuba mengatasi kelemahan pelaporan yang kita telah buat selama inilah. Okay. Maaf Hamzah, dah record ke ni? Dah. Dah Okay, saya teruskan. Keperluan pelaporan CDL SUKI berdasarkan arahan yang telah dikeluarkan. Untuk maklumat semua, seluruh sistem UiTM telah menerima satu surat daripada bahagian BPPA, surat bertarikh 23 Ogos 2021 berkenaan penghantaran laporan Closing the Loops Continuous Quality Improvement bagi semester Ogos 2021 yang lalu lah. So objektif yang pertama adalah kita nak memantau dan menyemak program akademik UiTM pada setiap semester bagi memastikan relevansi, dinamik dan kualiti bagi program yang UiTM tawarkan itu. Okey. Objektif kedua, kita cuba. Okey, saya teruskan. Objektif yang kedua, kita cuba mengenal pasti ruang penambahbaikan berterusan di peringkat khusus dan program akademik. Dan yang ketiga, persediaan lawatan audit dalam oleh pihak Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu iaitu INCA, Agensi Kelayakan Malaysia, MQA dan Badan Profesional lah. Seterusnya, saya teruskan kepada tarikh-tarikh penting. Kenapa kita buat tarikh-tarikh penting ini? Sebab untuk makluman semua, apabila UHAC telah ditempatkan di bawah bahagian PPA, okay, terdapat tata cara proses yang telah dikemas kini. Ini sedikit sebanyak adalah untuk memastikan kelancaran proses pelaporan yang telah dibuat di peringkat cawangan, fakulti dan juga kampus. Selain kita cuba untuk mengenal pasti kelemahan yang ada. Okay. So kita perlu ikut tarikh-tarikh penting sebab
sebelum ni untuk makluman semua, Johor antara cawangan yang terawal menghantar pelaporan untuk semester lepas. Namun UiTM Johor merupakan kampus yang terakhir proses pelaporan itu diterima sebab pelbagai masalah yang pihak BPPA temui, contohnya penggunaan borang yang tak sepatutnya, borang yang lama masih diguna pakai, seterusnya pelaporan ada laporan yang dui bahasa, ada kolom yang bahasa Melayu, ada kolom yang bahasa Inggeris, dan seterusnya adalah kita tak meletakkan tanda tangan lah bagi pelaporan yang telah diadakan. Okay. Untuk makluman semua, semester lepas saya dengan Puan Nafisah agak struggle lah untuk dapatkan balik apa yang BPPA nak. Okay. Dan setelah rundingan, Alhamdulillah kami dah berjanji untuk memastikan pada semester ini kita akan buat yang terbaik dan akan cuba penuhi apa keperluan yang telah ditetapkan oleh BPPA. So saya yakin Puan Nafisah and the team telah menjalankan tugas dengan baik. Kalau sebelum ni dia hanya membentangkan pelaporan CDL SUKL ni di peringkat cawangan sahaja di dalam JAN, tapi melalui petering terbaru yang dikeluarkan BPPA, kita perlu mewujudkan satu mesyuarat khas untuk CDL SUKL ni sebelum disahkan dalam JAN, dan kedua-dua minit mesyuarat dan keputusan mesyuarat berkenaan dengan CDL SUKL ni perlu dihantar bersama-sama pelaporan cawangan. So ini adalah proses penambahbaikan lah. So saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan tarikh-tarikh penting yang kami telah tetapkan dipatuhi, dituruti, dan seterusnya kita dapat hantar dengan lengkap dan sempurnalah. Sebab selepas tarikh result keluar, kita diperuntukkan hanya 1 bulan untuk memastikan semua proses pelaporan ini lengkap. Okay, so kat sini kalau kita tengok 15/9 iaitu hari ini kita telah adakan taklimat pengisian kepada pensyarah LIC dan RP. Okay, seterusnya untuk tarikh akhir pelaporan CDL SUKL summary daripada AJK Nobel telah ditetapkan pada 21 bulan 9. So saya faham ada pensyarah semalam WhatsApp saya tanya sama ada boleh dipanjangkan lagi tarikh untuk penghantaran pelaporan. Okay, yang tu kita bincang kejap lagi lah, mungkin Puan Nafisah boleh bagi keputusan. Okay. So seterusnya pada 23 bulan 9, proses semakan dan pengesahan pelaporan oleh KK, KPP di peringkat fakulti dan jabatan. So pelaporan tuan-tuan dan perempuan akan disemak terlebih dahulu dan disahkan pelaporannya oleh Ketua Pusat Pengajian di peringkat fakulti dan jabatan terlebih dahulu. So bermaksud kat sini apa yang masuk di dalam JAN nanti adalah apa yang telah diketahui, dipersetujui oleh KPP dan KK di peringkat fakulti masing-masing. So pada 27/9 insya-Allah kita akan adakan mesyuarat jawatankuasa CDL SUKI UiTM Changan Johor bilangan 1. Maksudnya sebelum ni kita tak pernah ada pun mesyuarat ni, tapi bermula pada semester ni seperti mana saranan BPPA, kita akan adakanlah first mesyuarat jawatankuasa CDL SUKI ni. Dan untuk makluman semua, kalau kita tengok pada garis panduan dan TOR yang telah ditetapkan, dipengerusikan nanti oleh rektor. Kita ada timbalan rektor akademik, seterusnya KPP, koordinator program, ahli jawatankuasa OBE, ahli jawatankuasa Nobel, resource person yang akan jadi ahli mesyuarat lah. Okay. Seterusnya keputusan yang kita putuskan di mesyuarat jawatankuasa CDL itu akan dibawa masuk kepada dalam mesyuarat jawatankuasa akademik negeri bilangan 59/2021 bersekali dengan agenda RSS, RMP dan peperiksaan khas nanti. Okay. So after mesyuarat akademik itu, keputusan mesyuarat petikan minit berserta dengan pelaporan perlu dihantar kepada BPPA pada tarikh terakhir iaitu pada 8 hari bulan 10 insya-Allah. Okey. Okey, bagi penerangan ringkas mengenai perjalanan CDL SUKL ni bagi saya sudah tamat. Cuma saya akan serahkan sesi seterusnya kepada Puan Nafisah Jamingan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih moderator Cik Hamzah dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar ya suara saya dengan jelas? Boleh. Boleh Fisha? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, seperti mana yang Cik Hamzah dah terangkan tadi, sebenarnya sedikit mengenai CDSQI, saya ingin tambah sedikit. Keperluan CDSQI ini bukanlah hanya untuk kita isi OBS implementation dan juga Kopoloki. Okey, so kebanyakan para pensyarah tak nampak kesan apa yang diperlukan dalam mengisi CDSQI ini. Dia memberi kesan bukan saja pada pelaporan di peringkat pensyarah, kita akan guna pakai pelaporan ini dalam peringkat audit nanti. Okey, kita perlu menilai setiap kursus program yang kita telah ajar. Okey, adanya monitoring, adanya review dan adanya proses kita tambah baik. Jadi bila kita nak tentukan perkara-perkara tersebut, ianya perlu ada satu aras ataupun tanda macam mana kita nak katakan, oh kursus kita ni okey, tak okey. Apa yang boleh menunjukkan pembuktian. So ini adalah elemen-elemen yang ada dalam CDSQI yang kita boleh bantu sebagai support untuk kita punya pelaporan. Okey, itu saya tak terangkan lanjut lah sebab hari ini kita fokus pada taklimat tata cara pengisian pelaporan closing the loop. Okey, so jadi kita fokus pada kita punya objektif hari ini. Okey, pertama saya nak kenalkan dulu mengenai pengenalan CDL CQI U-Future. Okey, kalau dilihat saya beri kat sini ada 3 pensyarah LIC atau RP, TDA atau JKOBE. Okey, setengah pensyarah okey ada mempunyai 2 view. So dia jadi confused. Kalau kita lihat secara luaran dia kelihatan sama, tetapi macam mana kita nak beza paparan ataupun user yang berbeza ni? Okey, kita boleh lihat kat sini saya gunakan 3 akaun berbeza untuk mudah kita bezakan. Pertama adalah pensyarah punya view. Fisha, Kedua Fisha, adalah Fisha, RP Fisha, view dengar tak? dan ketiga Fisha, adalah Puan Hafiza, kurang view. dengar. Okey. Fisha, Suara sekat-sekat. Bezakan kalau Fisha, lihat kat sini saya pinjam sahabat saya Fisha, punya akaun Fisha, Nur Fauzia Abu Bakar ni kita ambil Suara kira sangkut-sangkut. sebagai pensyarah punya Fisha, view. Fisha, Okey, Abdul Malik Fisha, ni adalah Fisha, RP. Hafizah, putus-putus ni suara. Suara putus-putus. Tak dengar. I think dia tak dengar kita cakap apa pun. Fisha, Fisha, Hafizah tak dengar tu suara kita. sekarang suara dia pun tak dengar dah. Ya dah, betul. Kejap, I give her a call. Dengar suara Cik Muru je. Encik Razak ni. Suara Cik Muru jelas. Cik Muru kena bagi taklimat ni. Encik Ros, Lain dia janganlah Nafisah lah. boleh dengar. Okey, kejap. I disconnected kejap. Tolong beritahu yang the rest. Nanti I masuk balik. Okey. Ya, dia keluar sekejap. I masuk balik. Okay dah Syah. Dah okay dah. We can hear you. Okey dah. Boleh Dah. dengar. Okey. Okey, sekarang jelas, Okey, sekarang maaf jelas. lah. Line tak berapa okey. Tadi ada gangguan kot. Okey, saya tunjuk balik semula. Tadi dia maklumkan pada saya.
Saya stop kat G tadi. Okey, saya ada gunakan 3 user. Okey, Nur Fauzia ni user sebagai pensyarah. Kemudian Malik ni sebagai resource person ataupun resource person, dan juga saya untuk view JK Noble. Okey, kalau kita tengok ketiga-tiga ni, nampak semua paparan dia sama sahaja. Okey, kalau saya punya pun, saya pergi pada home page saya. Okey, first page. Okey, kita akan nampak yang sama saja. Okey, my courses kat sini pun sama saja. Okey, apa perbezaannya kalau kita nak tahu kita ni sebagai pensyarah view ke, resource person view ke, PLIC view. Okey, untuk pensyarah biasa, di hadapan ni tak ada apa-apa menunjukkan CDL CQI. Kalau kita nak membuat laporan untuk pensyarah, untuk bagi setiap subjek yang kita ajar, kita perlu pergi pada kursus yang kita ajar. Pilihlah mana-mana kursus yang kita ajar. Okey, tekan tanda subjek tersebut. Okey, pergi pada group dan pilih semester yang betul. Okey, contoh kat sini ada group yang lebih kurang sama 4D contohnya. Tapi kena tengok, ini semester 2020 4D. Untuk yang semester yang lepas adalah 2021 2D untuk diploma, 2I untuk kalau 2I ke 4I ke apa pun, I di belakang adalah ijazah. Okey, so kedudukan CDL CQI itu berada di sini. Okey, berada di sini. So kita buka tekan kat bawah ni. Tekan 4D ni. Dan kita tengok pada CDL CQI. So tekan, dia akan keluar di sini. Ini paparan dia. Okey, untuk paparan ni, pensyarah ni telah melaporkan OBSL implementation. Kopolokai alignment pun telah dilaporkan. So dua perkara ini perlu diisi untuk setiap pensyarah, dan juga continuous quality improvement CQI sekiranya ada sebarang isu. Alright, add CQI di situ. So 3 perkara ni diisi. Alright, itu adalah pensyarah punya view. Untuk perbanding dengan RP punya view, okay, so sekarang saya buka kepada RP punya view. Okay. Untuk RP sama, bila kita buka pada main page dia tak ada apa-apa, tetapi bila dia dikatakan RP, okay, bila saya tunjuk sekarang ada dua kursus yang berbeza. CSC 264, bila kita tekan CSC 264 ni, tekan view. Okay, di hadapan di sini, di panel belah kiri ni, tak ada penyataan CDL CQI. Okay, kalau tadi, kalau pensyarah pergi pada grup, pilih kumpulan, akan baru nampak CDL CQI dia. Okay, untuk RP, okay, kita tahu subjek kita ni RP apa kan? So, kita tengok ni adalah, Malik ni dia punya subjek yang dia RP adalah CSC 305. So, bila kita tekan view kat sini, kat sini terus nampak CDL CQI. Kalau berbanding dengan tadi pensyarah, tekan group ni baru kita nampak. Bila di depan ni kita nampak, maknanya kita ada akses untuk sebagai RP. Okay, bila kita tekan CDL CQI ni, kita nampak di atas ni CDL course level CSC 305. Berbanding dengan yang tadi tu, okay, pensyarah punya view, dia akan tulis kat sini group level. So itu saja beza dia. Kalau kita tengok, sama saja paparannya. Okay, bila kita pilih semester contohnya, okay, semester, campus, paparan dia kelihatan sama. Okay, kelihatan sama, tetapi perbezaannya kita boleh melihat kepada semua. Okay, kalau macam ni dia hanya ada satu grup saja. So nampak dekat dalam CS205 ni satu sajalah. Okay, kalau dia nampak ada beberapa kelas, okay, saya tunjuk contoh ya. Okay, ini paparan, saya ulang balik, ini paparan RP ya. Ataupun LIC pun boleh nampak dalam paparan sebegini. Kita gunakan paparan group level ni. Okay, untuk yang ini dia hanya ada satu group saja. Okay, nampak di sini hanya ada satu record saja. Kalau kita nak tengok ada beberapa kumpulan,
Satu kumpulan. Sekejap saya cari yang beberapa kumpulan Okey, pemaparan dia akan kelihatan sebegini. So, dalam bentuk RP nanti dia boleh tengok semua kumpulan-kumpulan yang wujud dekat dalam kampus tersebut. Dia boleh lihat pelaporan dia. Ini saya baru nak tunjukkan interface yang kita nampak boleh bezakan So bila kat sini perkataan course level, maknanya anda berada di dalam RP ataupun LIC punya view. Okay. So tadi saya terskip sesuatu. Kalau LIC macam mana nak mudahkan kita buat laporan. Okay, contoh. Nur Fauzia ni adalah LIC. So dia adalah LIC untuk CSC 204. Okay, CSC 204 dia adalah LIC. So dia dah laporkan untuk semua kursus-kursus program yang ada. So dia pergi saja pada course yang ini. Nama kursus yang ada. Okay, course code kat sini yang bersebelahan dengan total student. Okay, saya ulang balik. Untuk LIC, macam mana nak dapatkan paparan dia. Okay, berada pada group level dahulu. Pilih mana-mana kumpulan. Mana-mana kumpulan yang kita mengajar. Okay, pergi di atas ni. Alright, course code dia. Okay, kat sini kita akan nampak ada boleh kita tekan link kat sini. Tekan di sini. Alright. Bila tekan kat sini, dia akan nampak keseluruhan. Okay, macam contoh Fauzia ni dia hanya ada satu grup saja. So dia nampak yang ini je lah. Okay, kita tengok Malik punya tadi. Malik tadi dia ajar, dia adalah RP305. Dia harap ada banyak grup lah. Malik punya pun tak banyak grup Okay, macam Malik punya ni dia tak buat laporan lagi kan. Okay, apa kesan dia nanti? Okay, dia akan nampak apabila kita sebagai JK Noble tidak melaporkan. Okay, alright. Saya terangkan dulu satu-satu kesan dan akibat nanti. Alright, balik semula kepada LIC tadi. Okay, bila LIC tekan dekat sini, dia akan pergi pada course level. CSC 204. Di sini sepatutnya pesyarah LIC boleh mengisi maklumat di sini. Macam Nur Fauzia ni, dia LIC tapi dia tak boleh isi. Sekarang ni kalau kamu perasan, saya mohon kepada JK Noble wakil jabatan untuk dapatkan LIC punya details untuk kursus tertentu untuk melaporkan bagi pencapaian kursus tersebut di kampus Johor. Okey, apa kesannya kalau dia tidak melaporkan? Okey, sekarang saya pergi sedikit view untuk JK Noble ataupun TDA punya paparan. Okey, sekarang saya pergi pada saya punya view. Okey, di sini tadi saya katakan dalam sini bila saya masuk main page terus nampak CDSQI. Okay, dekat sini kita beza tadi kalau pesyarah group level, kalau RP atau LIC adalah course level, kalau TDA ataupun JKOB dia dalam program level. So di sini bila saya pilih kepada semester berkenaan, okay, untuk kampus Johor contohnya, okay, tadi kita cerita pasal contoh saya adalah sampel CS110. So saya buka pada CS110. Okay, walaupun kalau perasan tadi Nur Fauziah tu telah menjawab, okay, Nur Fauziah kat sini dia telah menjawab daripada segi level pensyarah, dia telah menjawab soalan. Okay, kat sini dia punya level pensyarah ni tadi, ingat tadi kita pergi pada group. Okay, level pensyarah di sini CDSQI. Kan CDSQI kat sini nampak sama tau, jangan tapi beza.
Di sini group level, dia dah menjawab kat sini. Very good dan very good. Tetapi di dalam pemaparan JK Noble atau TDA, untuk program terlibat CAC204, dia tidak ada pelaporan di sini. Kenapa ini berlaku? Sebab tak ada laporan daripada RP ataupun LIC. Dia pilih salah satulah. Kalau RP dah melaporkan, dia akan appear. LIC dah laporkan, lagilah dia appear kat situ. Okay. Yang mana lebih elok sebab kita yang mengajar untuk kampus tersebut, lebih elok kalau LIC untuk kampus tersebut melaporkan untuk pencapaian kursus bagi kampus tersebut. Okay, so untuk dapat pemaparan ini, sebab itu, okay, LIC tadi perlu pergi kat sini, okay, pergi pada course code dia dan isi maklumat ini. Isi maklumat ini. Apabila dia telah isi, dia akan nampak pemaparan dia di dalam pelaporan JK Noble ataupun TDA punya level, program level view. Okay, sebagai contoh, okay, kita guna pakai macam RP punya account ni tadi. Tengok RP punya memang tadi Malik pun tak membuat lagi laporan. So, kita buat mengisi laporan untuk PDL ni. Sekarang ni tak ada pun data yang diisi. So kita tekan edit. Kita go through satu demi satu. Okay. Maklumat OBSL implementation, topology alignment ni, semua user mempunyai paparan yang sama. Data yang sama. Tetapi kita perlu menjawab mengikut apa yang telah kita ikuti ataupun patuhi sepanjang pengajaran kita untuk kursus ataupun subjek tersebut. Okay, so kita lihat kepada pengajaran kita OBSL implementation. Untuk entrance survey, adakah kita conduct, not conduct, plan to conduct, conducted, analyzed and reported. Okay, ada yang tanya kat saya. Dia ada buat, minta suruh pelajar buat. Is a conducted tetapi dia tak boleh di-analyze sebab dia tak adanya entrance ataupun exit survey. Okay, entrance exit survey ni, okay sorry, entrance survey kita conduct contohnya. So, kita conduct, kita ada buat dan dia boleh analyze, kita nyatakan kat sini lah. Okay, kalau tak ada, nyatakan dia tak ada. Okay, ataupun not applicable, NA. Okay, some of user tak perasan kat sini diingatkan ni adalah item nombor 1. Column yang pertama ni adalah not applicable. Please take note. Okay, kemudian kita tanya awareness of the OBSL to the student on the subject itself. Okay, kadang-kadang subjek ni berbeza tetapi benda yang sama tetapi jawapan kita boleh jadi berbeza berdasarkan kepada kursus-kursus tersebut. Okay, so jawab semua jawapan soalan tersebut. Okay, so kita buat untuk tujuan pembelajaran hari ni, aktiviti latihan hari ni. So kita isikan maklumat. Assalamualaikum. Salam Fisha. Salam ya. Okay, Tahira ni. I think kalau you boleh bagi briefing sekali lalu untuk each tab tu, boleh kot macam exit dengan entrance tu, okay. Macam some of us ada yang kat sini lecturer baru ke apa. So better orang kata boleh bagi penerangan yang mana boleh lah. Okay, maksudnya, okay, pertama yang tadi entrance exit semua dah faham lah kan. So untuk awareness of OBSL to student learning, self-learning time point of view ni, kita ni aware ke tak? Okay, kita maklumkan kepada pelajar ke tak perkara-perkara apa yang pelajar perlu go through dengan subjek tersebut. Okay, so kita buat ke, align ke, not aware langsung, slightly aware, internalize, kita engage dengan belajar perkara ni, so menyatakan kat sini. Okay, aligning course outcome with program outcome. Khusus yang kita ajar tu align tak? Kita tahu tak sebenarnya program outcome ni? Some of the lecturer pun tak tahu apa itu program outcome. So boleh rujuk dekat dalam AIMS. Okay, AIMS, buka AIMS. Kat dalam AIMS, macam nak buka AIMS, aims.uitm.edu.my/curriculum, rujuk pada kursus kita. Apakah kita punya course outcome? Adakah dia align? Okay, you boleh rujuk kat situ. Adakah dia slightly align, moderate align,
Okay, boleh tengok kat situ. Okay, lesson plan. Okay, kalau saya nak terangkan ni. Tadi saya ada nampak message tadi. Apa je? Sekejap saya nak tengok ada komen tadi. Siapa soalan tadi? Hilang pula. Untuk election yang tiada bagi editor apabila kepada OJK bila boleh dialisi setiap misi. Okey, saya minta untuk hari ini maklumat tersebut. So by right tomorrow saya minta, saya harap dalam 1 hari boleh dapatkan lah. Fisha, item 8 exam dan non-exam tu ia bukan sepatutnya salah satu ke? Item yang non-exam dengan salah satu exam Yang mana yang ni ke? Continuation plus exam to course outcome ke? Preparation of assessment based on rubric for non-exemptable courses. Yes. Itu yang confused tu. Kita betul soalan Kak Zuraida tu. 8 dengan 9. Ada yang ada exam. Adakah kita kena jawab satu non-applicable ataupun kena jawab dua-dua? Preparation assessment based on the rubrics for non-exemptable courses. Align assessment, continued assessment plus exam to course. Okay. Yang ini yang Yang ni pun some of the yes. Rasanya kalau kita punya paper itu adalah non-examinable, maka kita jawablah. Okay, kalau misalnya kita exam punya paper, maka yang soalan non-examinable course ni kita NA lah, betul tak? Betul. Ini pilih salah satu. Sorry, saya terlepas pandang. Okay, so pilih salah satu yang mana apply. Okay, based on rubric of non-exam course. Jap. Sorry. Sebab paper kita exempted. Kita di-exempkan. Jadi maknanya soalan berkenaan dengan mengikut rubrik sekiranya non-examinable paper. Bukan. Salah. Dia bukan macam tu. Dia macam ni. Perkara-perkara yang kita tak boleh uji secara exam, kita akan bagi rubrik. Okay, macam assignment. Okay, so kita prepare assessment kita based on rubrik. Okay, sebab macam saya terfaham yang is non-examinable course. I thought the whole course lah, bukan topical. Memanglah dalam Assalamualaikum. Kalau ikutkan Fisha betul lah. Maksudnya yang itu untuk kos-kos yang tidak ada tak ada exam tapi dia ada assessment lain. Tapi yang soalan 10 tu baru yang macam Fiza faham. Okey. Jadi maknanya walaupun paper kami ni ada exam, tapi kerana ada assignment yang menggunakan rubrik, so kita tetap kena jawab align lah. Maknanya tak ada case not applicable lah kan? Betulkah fahaman saya? Nombor 8 tu. Tapi nombor 10 ni kalau paper tu tak ada exam, tak perlulah not applicable lah. LSU tu. Okay. Alright. Thank you all. Fisha. Fisha? Ya. Nombor 10 tu kalau paper tu dia tak ada exam final exam tapi dia ada test. Adakah dia panggil examinable courses? I don't have any one. And I won't for a while. Of course, it's are only expired. I wish I was as rich as my cousin. I can see you'd rather talk about finance. Test. Unfortunately, got rich. Do you want one that way? Pressure of assessment based on JSU. Patutlah. Patutlah. Jadual spesifik ujian. So kalau ada jadual spesifik ujian, so dikira ada lah.
Siapa yang tanya saya soalan tadi tu? Pak Majid. Pak Majid. Assalamualaikum Siapa Fisha. tu boleh tutup mic ke? Assalamualaikum. Nurul Natisha. Okey. Assalamualaikum. So, kalau sekiranya ada je JSU, so ni perlu dijawab lah. Dia boleh tolong mute kan kot dia punya mic. Dia tak perasan. Okey. Balik semula tadi, saya dah jawab perkara tersebut. Okey. Student learning time actual against plan. Average time spent per week. So nyatakanlah dalam seminggu tu berapa dalam pelaksanaannya. Okey. Soft skills kita tengok pada dalam course delivery tu kewujudan soft skills tu. Okay, visible, most visible ke tak ada. So nyatakan. Okay, perkara 8, 9, 10 dah terang. Sudah visible pada Tak dengar. Tak dengar, hilang terus. Semua hilang. Kejap. Puan Nafisah tengah cuba settlekan masalah dia. Oh, okey. Thank you Encik Hamzah. Sama. Maaf ya, boleh dengar suara saya? Boleh Puan Faizah. Okey, minta maaf saya tak tahu kenapa hari ni line bercemburui saya. Okey, boleh tanya balik soalan? Tadi siapa ya tanya saya soalan? Ramai yang nak tahu tentang nombor 9 dengan nombor 10. Sama ada non-available ke ataupun macam mana. Kemudian nombor 9 hingga 10. Okey, 9 hingga 10. 9 tadi macam kita terangkan, okey, preparation assessment based on rubric tadi, apabila adanya mana-mana assessment yang ada yang kita tak buat exam, okey, macam contohnya benda-benda yang kita tak boleh uji secara exam, tetapi kita uji dia secara menilai dengan menggunakan rubric, adakah kita buat benda tu, so kita perlu listkan kat sini lah. Untuk nombor 10, assessment based on JSU ni, apabila ada JSU, dalam kursus tersebut mesti ada JSU ataupun JSUP kan. Okay, bila ada JSU perlulah jawab untuk soalan ni. Kalau tak, dia not applicable. Jawab tak soalan saya? Boleh dengar tak? Aduh. Boleh dengar. Jelas. Okay. Alright. Student portfolio not visible. Student portfolio ni tengoklah kepada apa pelaksanaan kita. Kita ada buat ke tak in existence, creative develop, well used, in apply in our class. So sincerely mention kat sini. Dan exit survey ni untuk penyataan lah. Okay, macam kadang-kadang ada yang menyatakan dia conducted, tetapi kita tengok dalam daripada laporan kat sini, dia kata tak ada entry exit. So itu kat situ kita dah nampak kat situ tak ada tally reporting kat situ. So jadi kita kena jujur dalam penjawapan kita. Okay, kena jujur. Alright, next kita boleh
boleh saya tanya sekejap? Boleh, Pasal boleh. yang student portfolio tu kan, dia based on individual lecturer ke kita kena tanya setiap lecturer lah? Ke macam mana? Tak, ini jawapan kita untuk untuk setiap pensyarah kena jawab soalan ni. Student Tahu. portfolio tu. Maknanya bila sebagai macam ketua, dia akan tengok overall. Okey, daripada ketua, dia boleh melihat di sini. Dia boleh nampak jawapan Maknanya tengok, individual lecturer kena buat ni dulu. Lepas tu ketua betul. kena buat dulu kan? LIC akan nampak nanti dia punya jawapan. Kita Okey. boleh lihat kat situ dia punya jawapan. Nanti saya tunjuk contoh jawapan yang ada. Okey, boleh guna saya punya account untuk lihat lah. Okey, contoh kat sini tadi. Okay, tengok satu kursus ni, contoh CSC186 ni. Ini view TDA ataupun JK Noble memang tak ada, tapi saya nak menunjukkan macam mana sebagai LIC boleh melihat kepada laporan dia. Okey, kat sini dia score dia. Kita akan nampak kat sini. Okey, score dia. Alright, so bila kita dapat score kat sini, kita tahulah pensyarah ataupun kursus grup-grup ni apa pelaksanaan dia. So kat sini LIC akan melaporkan secara keseluruhan OBSL untuk kursus tersebut macam mana pelaksanaan dia. Kopologinya macam mana pelaksanaan untuk kampus tersebut. Boleh? Puan Nazatu Shima. Assalamualaikum Fisha. Okey, untuk RP tadi akak fahamlah memang ada satu link kat situ kan. Tapi untuk LIC boleh tak Fisha ulang balik sebab terlepas tadi. Kat mana link yang kita boleh dapat untuk LIC edit tu? Thank you. Okey, sebenarnya sama je macam RP View tapi untuk mudah kepada LIC buat laporan, pilih saja macam contoh kat sini saya ajar subjek ni. CSQI ni, kita ni sebagai dalam bentuk group level. Bila group level ni adalah level view student ni ada course code kat sini, tekan je course code di sini. Okey, so dia akan nampak laporan keseluruhan untuk kampus tersebut. Okey, dan juga pencapaian dia lah secara keseluruhan. So kat sinilah paparan kita guna pakai untuk LIC. Sama juga paparan dengan RP sebenarnya. Tapi kat mana nak tekan dia, saya ulang balik. Pergi pada group. Pilihlah mana-mana group yang kita mengajar. Boleh, tak ada masalah. Okey, pergi pada course. Kat sini pilihkan nama, pilih course code kita. Tekan di situ. Okey, daripada group level ni nanti akan berubah kepada course level. So kat sini course level. Untuk sekarang ada some LIC dia boleh access benda ni. BSL kita je boleh edit. Ada button edit ni boleh activate. Okey, keberamaian yang ada komen kata saya tak boleh nak buat laporan. Sebab kat sini tak ada edit. Sebab tu saya minta JKOBE wakil setiap jabatan untuk mendapatkan atau senaraikan semua LIC yang ada dalam jabatan untuk memperolehi akses LIC course level untuk kursus yang terlibat. Boleh? Nafisa nak tanya sikit boleh? Puan Hazilah. Ya. Saya LIC untuk FYP, tapi saya punya ni kan dekat OBE SLC ni dia tak ada edit, dia tak keluar. Itu yang saya mention tadi. Perlu minta akses tersebut. Hari ni saya minta by today, latest by today. Tomorrow saya akan emailkan kepada technical staff untuk memenuhi akses tersebut. Okey, terima kasih. Sama. Okey, boleh saya teruskan kepada kopologi punya view? Isha, yang student portfolio tu apa dia punya komponen dia Komponen, untuk kita student collect information portfolio. Maklumat-maklumat pelajar tu tersebut, kita tak adalah fix kata kita kena buat macam gini, kena ada maklumat data. Macam mana kita laksanakan untuk kelas kita? Macam saya punya style
di awalan saya tak adalah dalam bentuk sampai Tak dengar lah Fisha. Suara tak ada. Fisha tak dengar. Fisha cakap sorang-sorang aja. Mr. Muru tolong Mr. Muru. Salam semua. Salah. Okey, Puan Nafisah menghadapi masalah berkaitan dengan internet dia lah. So, langkah yang kami akan buat, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan berikan soalan sekiranya ada kepada saya. So, nanti saya akan minta Puan Nafisah rakam lah macam mana tata cara panduan yang tuan-tuan, soalan tuan-tuan dan puan-puan tu. Cik Hamzah, saya rasa ramai yang confused untuk soalan nombor 1 hingga 12 ni. Kalau entrance dengan exit ni fahamlah. Tapi kalau boleh bagi penerangan untuk pengisian yang mana non-applicable, mana yang perlu diisi, insyaAllah okey kot. Hello Encik Hamzah. Hello. Salam.
Hello Encik Hamzah. Tak dengar. Hamzah, suara Okay, you saya tak ulang dengar. sekali. Hello. Okay, dah dengar dah Hamzah. Okay, carry on. Okay, alright. So Puan Nafisah ada masalah dengan talian internet dia. Boleh tak tuan-tuan dan perempuan kalau sekiranya ada persoalan yang tak jelas, WhatsApp kepada saya. So nanti saya akan minta Puan Nafisah buatkan satu video jelaskan berkenaan apa soalan yang tuan-tuan dan perempuan berikan. Nanti kita akan share ke dalam email warga kampus lah. Okey, terima kasih Cik Hamzah. Ya, setuju tak macam tu? Sebab Puan Nafisah memang ada masalah internet. Ya, setuju. Terima kasih. Okey, saya letak nombor telefon saya dekat ruangan chat. So tuan-tuan dan perempuan boleh kemukakan soalan untuk saya forward kepada Puan Nafisah dan saya akan minta dia buat video lah khas. Cik Hamzah buatlah pigeonhole. So lagi satu boleh isi ruang kehadiran. Cik Zu dah ada bagi pautan kehadiran. Boleh isi kat situ. Encik Hamzah. Ya, saya. Saya Syamalat kat sini. Saya nak tanya satu macam bukan bukan benda yang saya tak faham. Macam saya punya view, saya ada 3 grup. Grup 1, grup 2, grup 3. Grup 3 ni entrance survey dengan exit survey seorang pun tak buat. Lepas tu dia pun tunjuk SUFO pun dia tak buat. Tapi sebenarnya SUFO saya, view saya, SUFO dah buat. So saya macam tak percaya. Okey, tak apa. Yang tu nanti kita akan minta Puan Nafisah semak kejap. So nanti kita akan contact balik Puan. Okey. Terima kasih ya. Okey, sama. Cik Hamzah, kalau student tak buat peranan dia, ada tak apa-apa tindakan yang HEA boleh buat? Macam tadi EES, SUFO dia tak buat. Boleh tak kalau kita block dia punya ni ataupun keluar notification ke? Tuan Haji, untuk makluman, sekiranya pelajar tak buat SUFO dan sebagainya, dia tak dapat tengok result. Kalau yang EES tu, entrance survey, exit survey, kalau dia tak buat, dia boleh tengok result ke tak boleh tengok result? Saya rasa dia tak dapat tengok result juga, sama macam SUFO. Tapi tak ada student pun yang maklum tak dapat tengok result pun bila tak buat. Pasal ada je student yang EES dia tak buat tu jadi okey je. Sebab kami ada terimalah Tuan Haji permohonan daripada pelajar, mohon mini transkrip, dia tak dapat tengok result. Dan ada juga persoalan-persoalan daripada student, dia tanya, macam mana ni kita orang tak buat SUFO, macam mana nak tengok result? So saya cakap, okay, awak bayar RM1 ke akaun Bank Islam, berikan bukti, nanti kita akan bagi mini transkrip. Itu je yang kita dapat tolong. Itu yang susah tu bila benda ni melibatkan tanggungjawab student dan student tak bertanggungjawab, dia timbul masalah. Pada lecturer pula nak memikirkan macam mana nak selesai masalah tersebut. Tak apa, Tuan Haji, mungkin benda ni kita boleh, saya boleh forwardkan kepada BBBA lah, tanya satu inisiatif lain. Macam mana kita nak buat, tak naklah benda macam ni berlanjutan kan. Nanti boleh saya forwardkan kepada bahagian usia berkenaan perkara ni. Tuan Haji, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Hamzah. Sama. Cik Hamzah, kita akan tangguhkan perjumpaan ni? Ya, kita akan tangguhkan Dr. Akmal. So, siapa-siapa yang ada soalan boleh terus forward kepada saya lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf di atas masalah teknikal tadi. Jadi kita cuba record taklimat ini. Okey, kembali kepada awal penerangan saya tadi. Kenapa perlunya CDS CQI? Ia diperlukan untuk kita memantau melihat keperluan kursus atau program tersebut. Jadi bukan sahaja fasa ini habis pada ketika tuan-puan menjawab dari segi
pensyarah punya pelaporan, ianya akan berterusan, akan dibawa dalam mesyuarat, akan diaudit untuk menilai keperluan kursus itu diteruskan ataupun untuk mendapat proses akreditasi pada program. Okey, jadi ia amatlah penting dalam menentukan relevannya kursus tersebut ataupun program tersebut dalam institusi ini. Okey. Baik, kita pergi kepada user view. Okey, apakah view-view yang ada di UFuture untuk CDS QI? Okey, sini saya nyatakan ada pensyarah ataupun panggil group level, LIC ataupun RP, course level, TDA atau JKA OBE dalam bentuk program level. So, kalau kita tengok dalam UFuture, paparan dia lebih kurang sama tetapi ada sedikit perbezaan dari segi data yang terpapar. Okey, kita lihat di UFuture pemaparannya. Okey, ada 3 user saya akan kenalkan kat sini. Satu user pensyarah, kedua adalah user RP, okey, ataupun LIC, dan ketiga adalah JK Renewable ataupun TDA punya view. Alright, di sini saya gunakan akaun rakan saya, rakan kita, Nur Fauzia sebagai represent pensyarah dan juga LIC. Dan Abdul Malik sebagai represent RP dan akaun saya sendiri untuk pemaparan JK Noble ataupun TDA punya view. Okey, perbezaan di antara ketiga-tiga view ini adalah kedudukan CDS QI reporting tu dan juga data-data yang terpapar. Okey, untuk pemaparan pensyarah, kita lihat di sini tak ada penyataan CDS QI. So, kat mana pelaporan tu berlaku. So, pergi pada kursus, pilih pada kursus. Okey, pilih pada kumpulan yang mengajar. So, ketika nak memilih kumpulan mengajar tu, pastikan pada semester yang betul. Okey, untuk semester yang lepas adalah 2021. 2 ni adalah part dia dan D adalah merujuk pada diploma. Kalau ijazah, I lah. Okey, so tekan pada group tersebut dan pilih CDS QI. So, pemaparan CDS QI ni akan berada di dalam group. Okey, ada yang bertanya pada saya, ada dia buka interface dia tak ada pun langsung ini. Semak, mungkin anda menggunakan Island, tidak menggunakan UFuture. Pastikan kita menggunakan platform UFuture sekarang, okey, untuk LMS kita. Okey, kita tak pakai Island. So, tekan pada CDS QI ini. So, di sini kita nampak di mana level kita adalah level pensyarah yang mana terpapar di atasnya adalah group level. Okey, item yang perlu kita jawab adalah OBSL implementation, topology alignment dan juga CQI. Okey, kita pergi satu demi satu. Apakah item-item yang wujud dalam OBSL implementation? Okey, entrance survey. So, soalan-soalan yang dinyatakan sini adalah self-evaluation. Kita perlu bertanya dengan diri kita secara jujur, adakah perkara-perkara tersebut dilaksanakan ataupun tidak mengikut kepada range yang diberikan. Okey, nombor 1 not conducted, plan, okey, berdasarkan item yang diberi. Alright, kalau kita kata kita conducted tetapi kita kata kat sini tak dapat pemaparan output dia kat sini, so dia akan reflect lah kata ada buat in transit tetapi tak sini jawapan dia kosong. So tak tally. Okay, so perlu jawab dengan betul, dengan jujur. So awareness of ABE, student-centered learning to student. Okay, kita aware ke, slightly aware ke, internationalize ke ataupun kita engage. Okay, aligning course outcome with program outcome. Okay, kita kena tahu, boleh tengok pada aims, apakah course outcome kita, adakah kita align dengan program outcome kita. Okay, kalau tak align, kita boleh datangkan isu-isu ni kat dalam kita punya CQI tu, penyataan dia. Okay, begitu juga dengan item-item lain. Sekira ada sebarang isu, boleh dinyatakan. Okay, adakah kita menggunakan lesson plan yang telah dinyatakan, in existence saja, creatively plan and well used. Okay, nombor 5, method of teaching. Atau contohnya adaptive learning, case study, PBL, okay, blended learning, e-learning,
Okay, apa-apa pun yang kita gunakan metodologi, adakah visible, mostly visible, always visible. Okay, to the student. Okay, student learning time. Okay, self-learning time. Actual against plan. Average time spent per week, nyatakan. Okay, soft skills enhancement within course delivery. Adakah slightly aligned, visible, mostly visible, and always visible. Soft skills ni macam dia punya leadership punya skills, okay, communication skills. Apa-apa yang dikatakan sebagai soft skills tu, kita tengok ada tak wujud dekat dalam course level kita ni. Okay, and then alignment, assessment, continuous assessment plus exam to course outcome. Okay, nyatakanlah dalam range yang mana satu. Okey, nombor 9 dan 10 ni ada pendapat bertanya. Okey, ramai bertanya. Okey, so dia boleh nombor 9 atau 10 not applicable kalau dia ada salah satu. So, contoh yang pertama ni 9 preparation of assessment based on rubric for non-examinable course. Okey, kebetulan dia adalah untuk non-examinable courses. Okey, untuk khusus-khusus yang tak ada exam. So, kita prepare assessment kita based on rubrics. Okey, dan terlibat ada memang wujud, kita memang guna, kita wujudkan dan kita memang guna pakai. So, nyatakan. So, kalau tak applicable, kita punya subjek ni bukan yang non-examinable, dia adalah examinable courses. Pergi pada jawapan nombor 10, kita prepare assessment ni based on GSU yang diberikan ke tidak. Okay, so ini ada dia akan ada semua 9, ada yang akan ada non-applicable lah untuk kursus. Student portfolio, ada yang tanya kat saya, perlu dia kata not applicable. So it depends on the courses. Saya tak boleh kata ni masalah betul. Sebab dia reflect kepada kursus tersebut. Okay. So ada pensyarah yang ambil. Apa maksud student portfolio ni? Okay. Kita nak engage dengan student. Macam ada yang kata dia ambil data pelajar ni. Okay. Dia tengok background dia. Okay. Previously dia ambil contoh programming. Saya tunjuk pada contoh yang simple lah. Yang dekat dengan saya. So programming. So previously kita nak tahu dia punya level skills programming ni, kita tanya dia. CSC 1 to 8 dulu dapat berapa? Okay, untuk dapat nak tengok level kefahaman dia. So nyatakan kat sini, sebab ini adalah self-evaluated. Tak semestinya orang lain dalam kursus yang sama jawab yang sama. Okay, and then jawab untuk exit survey. Okay, so selesai menjawab semua item ini dan submit. Okay, submit. So kita akan dapat kita punya point kat situ. Okay, kat mana kedudukan kita punya range 1 ke 5. Kemudian kita pergi pada next item, Kopologi. Okay, I know which program outcome are linked to this course. Okay, jawablah semua soalan yang diberikan. Okay, mengikut kepada kursus. Okay, okay, course outcome, program outcome, learning outcome dengan kemahiran internal alignment. Okay, so ini again soalan ni tak semestinya semua orang akan jawab yang sama. It depends on how you apply. Okay, kat dalam kursus tersebut. So, ini adalah pemaparan pensyarah. Setiap pensyarah akan ada, semua pensyarah akan ada pemaparan ni, group level. Okay, and then at CQI. Sekiranya ada sebarang isu, okay, isu ni datang dari mana? Isu ni boleh datang pada mana-mana proses, prosedur, mechanism for monitoring. Okay, contoh-contoh mungkin dekat daripada item tadi kita boleh jawab. Ada yang kita katakan, okay, cost tak aligned. So, kenapa cost tu tak align? That can be considered as an issue. Maintenance dia tak buat. Okay, there's no awareness. Lesson plan tak laksanakan. So, ini adalah antara isu-isu yang boleh dikemukakan. Okay, kekurangan staff. Ataupun kita katakan tak mengikut JSU. So, itu adalah perkara-perkara yang boleh dinyatakan dalam isu. Okay, course sequence correctly with the program structure. No, not applicable. The course aligned to the internet program. No. So, you jawab kat sini no. So, it can come out as an issue. Okay, bila sekarang ni kita dah ada item yang kita boleh jadi sebagai pengukuran apakah isu itu datang daripada area mana. Okay, dalam guideline panduan yang email Cik Hamzah diberikan hari tu. Okay, dalam email surat penghantaran laporan tu, dekat bawah tu ada criteria standard for program accreditation. So, these are the area kita akan tengok untuk mempunyai satu program tu accredit. Okay, so apa-apa isu datang daripada area ni boleh dinyatakan. Okay, kalau nak tengok lebih perinci, boleh lihat dekat dalam reference yang diberikan link kat sini. Okay, kalau nak bertanya saya direct pun boleh, apa nak berbincang. Okay, apakah area kaitan ni ataupun you kata there's an issue, which area. So, you will, okay, discuss.
Okay, dengan you punya JK Noble ataupun dengan you punya KK atau KPP. Alright. So itu adalah perkara yang kita boleh nyatakan dalam CQI issues, any issues. So selesai dah jawab semua item ni, okay, tekan butang submit. Alright. So bila kita submit, okay, letaklah report kat sini. Okay, ada report. Itu adalah daripada pensyarah punya view ataupun pelaporan pensyarah. Okay, next kita tengok macam mana pelaporan CDSQL daripada LIC punya view. Okay, tengok pada user ni tadi, Nur Fauzia, dia adalah pensyarah dan dia juga ada LIC. So, kat mana kedudukan untuk pelaporan LIC? Dia berada di sebelah number of total student ni. Kita nampak ada course code. Tekan pada course code tersebut untuk melihat pemaparan LIC. Okay, kat sini tadi group level. So, bila kita tekan kat sini, dia akan bertukar daripada group level menjadi course level. Okay, so dia akan course level untuk keseluruhan kampus tersebut, pencapaian pelajar untuk kod khusus CSC 204 untuk kampus Segamat kita boleh melaporkan secara LIC. So apa yang perlu dilaporkan? OBS implementation, topology alignment dan juga CQI report. Okay, di mana pensyarah LIC ni perlu membuat secara summary daripada setiap pensyarah punya pelaporan. Okay, so bila pensyarah LIC ni telah melaporkan, barulah kat dalam OBE punya view kita nampak untuk program CS110 kampus Segamat ada berlaku pelaporan. Okay, tadi kalau ada yang bertanya, kenapa total student kat sini 9? Okay, yang tadi kat sini 15. Okay, 13. Kenapa? Okay, untuk pelaporan kita ambil kira pelajar yang sepenuh masa. Sebab itu berubah bilangan. Jadi kat sini 9 saja. So maknanya untuk CSC 204 ni pelajar yang ada 9 orang sahaja yang kita laporkan. Okay. Apabila begini, contohnya tadi Nur Fauzia ni telah melaporkan daripada peringkat pensyarah. Okay, kita tengok pada view saya, CSC 204, dia masih lagi not applicable. Kenapa dia not applicable? Sebab, okay, tadi hanya pelaporan daripada peringkat pensyarah. Tidak ada pelaporan daripada peringkat kampus. Kita tengok pada kampus Segamat untuk program tersebut. So, tak ada lagi pelaporan. So, perlu pensyarah tersebut, LIC pensyarah tersebut untuk melaporkan. Sekiranya okay, ada RP dan juga LIC di dalam kampus yang sama, so RP perlu mengambil tanggungjawab untuk melaporkan. Okay, so boleh lihat kat sini. Kat sini NA sepatutnya ada edit button. Okay, kalau LIC ni tak boleh nak report, so minta laporkan diri anda kepada JK Noble segera hari ini untuk mendapatkan akses kepada course level ini. Okay, untuk mendapatkan akses. So, apa yang perlu dilaporkan? Sama macam tadi pensyarah, OBS implementation, topology alignment dan juga CQI report, summary daripada keseluruhan pensyarah yang ada. Okay, itu adalah pelaporan daripada LIC. Boleh? Okay, kita tengok apa sepatutnya LIC nampak. Okay, ini adalah yang sepatutnya LIC nampak. Okay, bila kita tekan pada CSC 204, ini adalah saya, tapi saya nak tunjuk macam mana LIC nampak. So, LIC akan nampak sebegini. Okay, dia patutnya boleh edit. Button ni yang perlu edit, ni activate. Okay, dan juga dia perlu letakkan edit SQI berdasarkan summary yang dia penuhi. Okay, so nyatakan di situ. Okay, kalau dia tak berubah, selagi itulah kita akan nampak laporan dekat dalam secara keseluruhan kampus Segamat ni untuk 70 kat sini not applicable sebab dia tak ada laporan daripada LIC ataupun RP. Boleh ya? Okay, seterusnya kita tengok pelaporan CDSQI daripada segi resource person. Apa yang perlu dilaporkan? Okay, kita pergi pada user Abdul Malik ni sebab dia adalah RP untuk CSC 205. Pertama, apabila dia adalah RP, bila apakah pemaparan, bentuk pemaparan dia, pergi kepada kod khusus RP tersebut, bila tekan view, okay,
di hadapan pemaparan program khusus tersebut, kita akan nampak terus CDS CQI. Ini maknanya dia adalah RP. Kalau tadi setiap pensyarah dia akan pemaparan di dalam grup. Dalam grup di sini. Untuk RP dia akan terus nampak di hadapan untuk kursus tersebut. Macam mana nak melaporkan untuk RP? Untuk RP, pertama, dia kena tahu kampus apa yang offer untuk kursus tersebut bagi semester tersebut. Kampus contohnya untuk CSE 305 ni, dia offer pada kampus Melaka, Perlis, Kedah, Terengganu, Raub dan Sarawak. So, kampus Jasin, Arau, Merbuk, Kuala Terengganu, Raub dan Samarahan. So, dia perlu melihat pada setiap kampus yang offer. Pilih semester yang betul dan juga kampus yang berkenaan. Contoh, kampus yang offer Raub. Di sini nampak dia tak ada lagi laporan secara keseluruhan untuk kampus tersebut. So, RP boleh mengambil tanggungjawab untuk melaporkan dengan dapatnya maklumat dari ada kat sini. Dia boleh melaporkan. Kalau tak, dia akan memberi kesan lah macam saya tunjuk tadi. Untuk kampus Raub ni tak ada pelaporan OBS implementation Kopologi untuk khusus ini. So, jadi laporan tengok ada per issue. Dia letak kat sini summary issue dia. So, untuk tugas RP, dia perlu melihat keseluruhan kampus yang menawar. Contoh kat sini dia Raub. Kita tengok lagi Jasin. So dia kena buat summary. Add CQI untuk summary dia. Report kat sini. Alright. Setiap kampus perlu disemak dan juga perlu membuat laporan untuk all. So, maknanya dia akan melaporkan untuk pencapaian khusus tersebut untuk keseluruhan. Seluruh UiTM. So, ini pelaporan dia. So, all. RP perlu take note. Item yang sama, OBS implementation, Kopologi dan juga CQI report. Dia perlu laporkan di sini secara summary daripada keseluruhan program tersebut. Pertama, mesti disemak, wajib disemak setiap kampus telah melaporkan. Kemudian baru kita buat laporan secara keseluruhan. Item yang perlu dilaporkan perkara yang sama, OBACL implementation, Kopologi alignment dan juga CQI. Add CQI di sini. Dan tekan save. Item yang sama berulang tapi pemaparan berbeza. Tengok di sini pemaparan Kopologi ni adalah daripada semua kampus yang ada. Ini adalah CQI daripada semua kampus yang ada menawarkan. Itu perkara yang perlu di-take note oleh RP. Pertama, semak setiap kampus yang menawarkan. Contoh lagi kampus yang ditawarkan Kuala Terengganu. Kita semak Kuala Terengganu ataupun Samarahan. Samarahan. Tak ada, tak offer. Kuala Terengganu. Samarahan dulu. So, pelaporan perlu dibuat. Setiap kampus. Kemudian, last sekali buat pelaporan untuk secara keseluruhan all. So, itu adalah tugas tanggungjawab RP dalam segi pelaporan CDL CQI. Seterusnya kita lihat kepada pelaporan CDL CQI bagi TDA ataupun Jacob Noble. Apakah paparan dan pelaporan yang perlu dilaksanakan? Sebelum tu siapakah jawatankuasa OPE ataupun Noble untuk kampus Pasir Kuda dan Segamat? Sini
dipaparkan jawatankuasa yang mewakili kampus Pasir Gudang. Jadi para pesyarah yang menghadapi masalah LIC dan tadi boleh mohon bantuan JK ini untuk memperolehi akses. Okay, sebagai LIC punya akses cost view. Right, maklumkan segera saya nak by today. Okay, ini pula adalah untuk kampus Segamat. Okay. So ini adalah jawatankuasa yang mempunyai akses kepada selain daripada KK dan KPP adalah mempunyai akses kepada laporan CDR CQI, JK, Noble ataupun program level. Okay, terlihat kepada laporan tersebut. Bagi JK Noble atau TDA, dia akan bila dia masuk in future, terus di hadapan ada CDL CQI item. Okay, di menu belah kiri ni. Right, ini adalah level, program level. Okay, dia akan nampak program level. So, boleh melihat keseluruhan untuk program tersebut. Okay, contoh, kita boleh melihat laporan untuk kampus Segamat. Okay, untuk program, by program, pilihlah program berkenaan. Okay, sepenuh masa. So, di sini perlu melihat, memantau adanya pelaporan berlaku. Okay, untuk kita guna pakai dalam pengukuran kursus tersebut. Okay, berlakunya pembelajaran. Okay, berlakunya monitoring. Okay, untuk kita review apa yang perlu ditambah baik. Okay, so ada yang bertanya pada saya untuk JK Noble ni. Okay, bagaimana dengan HBU? Untuk masa sekarang kita tak ambil record berkenaan HBU dan juga intern. Tetapi kalau intern tu ada buat laporan, bagus. Okay, sebab intern tu kita guna pakai kan. Ataupun lecturer yang ambil charge kan untuk buat laporan. So, kita ambil lah maklum. Untuk sekarang, curriculum kita tak tengoklah laporan. Tapi kalau di masa depan, kita memerlukannya, kita akan maklumkan. Untuk masa sekarang, untuk JK Noble, kita tak ambil kira laporan curriculum. Curriculum sebelum ni tak ada. Okay, tapi kalau diperlukan, next time kita kena wajiblah isi. Alright. Okay, lagi satu. Untuk pelaporan dari segi CQI ni, okay, sebahagian ada yang menjawab daripada bahasa Melayu, ada yang menulis dalam bahasa Inggeris. Okay, untuk ikut standard sekarang ni, kita menetapkan pelaporan CQI dalam bahasa Inggeris. Tetapi kita faham, maklum, ada setengah pesyarah dah menulis dalam bahasa Melayu. Okay, jadi JK Noble perlu menterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Ataupun kalau JK Noble tu telah membuat pelaporan, standardkan pelaporan tersebut sama ada kalau di bahasa Melayu, semuanya mesti dalam bahasa Melayu dalam CDL CQI summary-nya. Okay, kalau dia dalam bahasa Inggeris, semuanya perlu diletakkan dalam bahasa Inggeris. So, perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Kalau ada yang sebahagian dalam bahasa Inggeris tapi dia nak buat dalam bahasa Melayu, semuanya perlu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Okay, so jadi pemantauan perlu dilaksanakan untuk JK Noble untuk perlu melihat pelaporan untuk semua kursus telah dilaksanakan. Okay, apakah laporan yang perlu dilakukan untuk JK Noble? Ini adalah item yang kita lihat adakah pelaporan telah berlaku dan ianya perlu menggunakan template ini untuk pelaporan.
Okey, saya ada sediakan pautan untuk mudah semua menggunakan template yang sama dan betul yang terkini. Okey, di sini adalah pautannya. Alright. Laporan rumusan CDL dan juga CDL summary. Yang ini wajib diisi oleh semua wakil JK OBE untuk setiap program. Okey, wajib diisi oleh semua wakil JK OBE bagi setiap program. Okey, perlu diisi. Ini saya cakap tadi, kalau sekiranya penyataan kemudahan bahasa kita dalam bahasa Melayu, ada yang boleh bahasa Melayu, semua kena standard bahasa Melayu. Kalau gunakan bahasa Inggeris, gunakan standard. Lepas ni, kita akan standard semua mesti menggunakan bahasa Inggeris dalam pelaporan CDL SQI summary. Okey. Selain daripada itu, laporan CDL CQR, rumusan CDL summary, okey, perlu merumuskan dia. Alright, ini untuk dibentangkan dalam mesyuarat yang telah dimaklumkan oleh Encik Hamzah. Okey. So, setiap program perlu melaporkan. Okey, ini adalah contoh item template laporan. Okey, untuk CS110, untuk semester tersebut. Tekan secara summary, ini adalah CDL indicator untuk keseluruhan. Okey, mana item ni dapat? Item ni diperolehi daripada U feature tadi itulah. So, kita count every item cost grade. Okey, untuk berapa yang dapat poor, not available berapa, poor berapa, 1 berapa, 2 berapa. So, maknanya kita count daripada sini. Okey, daripada pemaparan ni. Sorry, daripada pemaparan ni. Okey, daripada grade ni. Kita kira berapa yang dapat 1, berapa yang dapat 2, berapa yang dapat 3. Okey, berapa yang dapat 4 poor kat sini. Grade ni kan kat sini ada. Okey, kita jumlahkan untuk cost grade berapa, entrance berapa, SUFO berapa, OBE berapa. Okey, daripada situ kita buat perumusan di sini. Okey, pelaporan di sini. Alright, so dua item ni perlu dilaporkan oleh JK OBE. Okey, untuk segamat. Yang kedua-duanya adalah wajib diisi, yang ni macam Cik Hamzah ceritakan tadi. Okey, JK Noble perlu mengisi dalam bahasa yang standard. Yang tekan sign, jangan lupa tanda tangan. Okey, dan menggunakan template yang betul. Okey, template yang telah diisi dengan betul. Okey, rumusan yang telah selesai dibuat. Okey, hantarkan kepada KK atau KPP untuk semakan dan pengesahan. Okey, sertakan kepada KK dan KPP untuk pengesahan dan semakan. Jadi, ini adalah tarikh baharu yang dicadangkan untuk buat pelaporan. InsyaAllah saya cuba perolehi semua LIC by today dan saya akan hantar dan mohon dapat menyerahkannya segera. So, jadi LIC boleh menggunakan pakai untuk dari segi pelaporan. So, 19 hari bulan adalah untuk pelaporan akhir. Okay, JK Noble boleh buat laporan dan 21 hari bulan adalah penghantaran pelaporan kepada KK atau KPP ataupun 22 hari bulan, okay, mengikut kesesuaian lah. Yang penting pada 23 hari bulan tu hari akhir untuk KK KPP telah terima dan sahkan dan telah membuat semakan. Okay. Alright, itu sahaja kot saya nak terangkan berkenaan tata cara penggunaan CDL CQI bagi level-level pensyarah LIC, TDA, JK, OBE. Okey, sekiranya memerlukan rujukan tambahan, boleh melihat kepada garis panduan pelaporan CDL SQI. Di sini saya sertakan dalam Google Drive. Okey, garis panduan yang mana telah saya nyatakan dekat sini, surat penghantaran laporan beserta dengan item-item garis panduan yang perlu dipatuhi. Okey, ini ya. Maklumat ni telah saya letakkan di situ untuk tujuan rujukan. Okey, juga boleh melihat kepada U-Future Manual YouTube dan juga record yang telah saya rekodkan ini. Okey,
dan manual soft copy UiTM Johor. Okay, saya letakkan kat sini. Boleh rujuk manual secara soft copy. Right, dan juga recorded yang hari ini saya telah laksanakan. Secara teknikal ada berlaku, boleh menghubungi terus kepada Information Technology Service Department, di mana di sini adalah contact number-nya. Pergi kepada Information Technology Department. Okey, Puan Siti Sapura dan juga Encik Ahmad Aizuddin ni adalah mereka yang in charge untuk YouFuture. So bolehlah bertanya 3 orang ni. Alright. So itu saja kot yang saya boleh kongsikan untuk taklimat kali ini. Sekiranya ada sebarang informasi yang tak sampai ataupun ada sebarang pertanyaan yang nak tanya, boleh direct tanya saya ataupun JK Nobel bagi setiap jabatan. Okay, so saya sertakan juga dokumen ni oleh sebagai panduan dalam mengisi pelaporan. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.